Kita pernah ada, sebab saya dalam dua personality yang sangat berbeza. Saya sangat-sangat bersosial, tetapi tidak melampaui batas. Itu masih lagi dalam perspektif Islam lah orang kata. Jadi sebenarnya perkahwinan ni adalah salah satu yang sangat baik. Jadi ditakdirkan kami berkahwin dalam sesi dipertemukan. Dan saya juga kalau daripada kecil juga saya bukan kata saya bersetuju dengan perkahwinan tanpa cinta ni. Kalau dari masa kecil sekolah-sekolah tu saya selalu membangkang. Kalau ada perbahasan ke apa, saya selalu jadi pembangkang. Saya kata tak boleh. Pasangan mesti diberi peluang untuk mencari pasangan mereka masing-masing. Tetapi bila dah usia dah semakin meningkat dewasa, dah semakin rapat dengan kedua ibu bapa, jadi penghayatan perkahwinan dalam Islam itu yang saya pentingkan. Mengapa kita berkahwin? Berkahwin kerana Islam, dan keberkatan yang saya cuba dapatkan, cuba cari daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meredakan apa yang ada dalam hati saya, dan saya cuba menerima, dan saya yakin pilihan kedua ibu bapa sekiranya perkahwinan itu dipilih dari segi bentuk aspek Islam, tidak dalam bentuk aspek kekayaan atau sebagainya, saya yakin insya-Allah benda itu akan adalah yang terbaik. Wan ada membuat solat istikharah dan sebagainya? Ada saya buat, dan saya selepas buat solat itu saya rasa macam banyak benda dipermudahkan. Jadi itu juga satu petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah, dan saya teruskan jugalah. Saya juga nak tanya satu soalan. Selepas bertentang mata dalam masa pertemuan yang menakjubkan sebagaimana kata Wan tadi, ada tak timbul rasa suka cinta? Orang kata cinta tu turun daripada mata ke hati kan? Bermula dia datang mungkin kan, Wan, macam mana kita lupa bakal saya ni. Bila tengok, alah comel, okey lah. Macam mana nak detik-detik ke? Detik-detik tu memang kita mula-mula tu berdebar juga lah. Maklum lah first time kita dipertemukan macam tu. Mungkin ini memang first time jugalah untuk Siti. So masing-masing berdebar, tak tahu. Tapi bila dah tengok tu, alhamdulillah. Okey lah. Rasa macam menonton filem apa tu? Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Dan kalau kita nak tanya lagi lah kepada pasangan kita yang nampak cukup orang kata berbahagia pada hari ini, macam Siti dengan Wan kan dah lebih kurang sebulan setengah menjalankan hidup sebagai pasangan suami isteri. Jadi macam mana Siti sendiri, macam mana menyesuaikan diri sebagai seorang isteri? Sebelum perkahwinan ni memang saya pesan pada diri saya bahawa pasangan saya ni memang terlalu berbeza dengan saya. Saya belajar dalam situasi institusi keluarga yang penuh dengan keagamaan, yang memang terlalu patuh pada hukum, dan dia memang sikit lah. Jadi bila mana saya sudah menerima dia sebagai pasangan hidup, jadi saya pesan pada diri saya mesti menerima segala kelemahan dia, dan saya akan cuba ikut selagi mana dia punya kegiatan tu tak berlanggar dengan hukum. Jadi itu yang membawakan kami semakin serasi. Selalunya orang sebelum kahwin dia berdating, bercinta. Tapi alhamdulillah saya rasa ini lebih manis sebenarnya bercinta setelah berkahwin. Jadi tak ada batasan, tak ada perlu takut untuk berpegangan tangan ke atau apa-apa saja. Dan saya selalu mendengar orang kata berkahwin bercinta sebelum berkahwin ini lebih nikmat dan lebih membahagiakan. Mungkin Wan ada nak komen sekarang ni bagaimana? Sebab Wan dah pernah menjalin hubungan. Betul, jadi mungkin dah tak tahu bezanya sekarang. Buat masa sekarang ni alhamdulillah saya rasa memang nikmat sangat. Sebab apa, bila kita bertemu dengan cara yang halal, lepas tu kita boleh start bercinta dengan cara yang halal. Boleh pegang tangan, boleh berborak-borak, lebih menyesuaikan diri. Jadi sekarang ni kami ni dalam proses nak mengenali dia baru nak mengenal dia suka buat apa, makan, masih lagi nak tahu sekolah mana dulu, masih lagi terlalu awal untuk kami. Setiap hari tu macam proses baru nak bercinta lah. Baru nak bercinta. Biasa saya suka. Saya sokonglah perkahwinan tanpa cinta ni. Saya pun sokong. Syahra. Okey, Syahra 7 tahun, masih yang lama Syahra. Kenapa 7 tahun? Tidak 5, tidak 2? Kerana kesibukan lah. Saya pun macam dia juga, tunggu juga kan sampai 35 tahun kan, ada orang nak masuk Minang ke menunjuk kat dia ke, tapi tak ada kan. Jadi kita kahwin tak adalah, kerana saya rasa kami tiada masa macam even kami kahwin pun di waktu bekerja. Suami saya terpaksa balik daripada location, balik untuk kahwin, besok pergi balik, dan saya juga terpaksa jadi arrangement terlampau apa, very limited lah masa. Jadi kami hanya kahwin kerana dah terlampau melebihi had umur kan. Kalau nak tunggu lagi tunggu lagi tak tahu bila.
Okey, saya nak tanya Saura kan. Saura kita melalui satu perkahwinan yang berasaskan cinta kan. Tapi ada juga perkahwinan yang kita lihat sekarang ni bercinta bertahun-tahun, tapi bila memasuki alam perkahwinan itu mereka tidak menemukan cinta. Apa komen Saura? Apa yang mungkin boleh menyebabkan situasi sedemikian berlaku? Saya rasa itu satu proses yang bagus juga. Pasal apa? Bercinta ni ada di antara yang proses untuk mengenali pasangan masing-masing. Dan jika tidak sesuai, saya rasa saya setuju juga supaya mereka berpisah daripada mereka sudah berkahwin dan mempunyai beberapa anak, berpisah selepas itu. Proses yang bagus jugalah. Proses saling mengenali dan bercinta tersebut ya. Tapi Ustaz kan, perkataan sesuai ni saya rasa subjektif. Kadang-kadang orang ni tak nak berubah. Jadi berjumpa dengan orang yang sebenarnya baik untuk dia. Tetapi dia seperti kata-kata yang ada dalam hadis. Sesuatu yang baik untuk kita sekarang, kita tak suka. Yang tak baik sebenarnya baik untuk kita. Betul. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi kita nak sesuai. Oh, kita tengok perempuan ni sebenarnya baik. Tapi sebab kita ni tak suka, lelaki tu mungkin tak suka perempuan yang baik begitu. Dia nak suka yang sama macam dia. Pada dia itu sesuai. Tapi sebenarnya tidak sesuai. Sebab hubungan sebenarnya harus komplement. Kerana itu kalau opposite lagi bagus sebenarnya macam ni. Opposite attracts. Apa pendapat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berkaitan dengan cinta ke tak cinta ni. Okey. Ada orang kata, saya nak ambil pendekatan macam ni lah, senang. Sebenarnya setiap apa yang Allah berikan kepada kita tu sebenarnya baik untuk kita. Maknanya Allah kurniakan kita isteri, baik untuk kita. Allah kurniakan kita anak, baik untuk kita. Allah kurniakan apa juga, harta ke apa kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Baik. Berkaitan dengan sebenarnya lebih pada saya kita balik kepada syukur kepada Allah Ta'ala lah. Itu satu anugerah kepada Allah Ta'ala kan. Dan bila Allah kurniakan kepada kita, kita kena jaga. Kita kena jaga. Macam Allah bagi untuk temukan jodoh, kena jaga. Macam kita semua kena jagalah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak jaga dalam hal yang demikian, maka kita akan jadi orang yang kufur. Bila kufur tu maka Allah tarik nikmat lah. Itu yang kena baca je kata kan. Sebab patutnya baik bagi, kenapa tak baik? Kenapa pilih yang ni? Sebenarnya tak timbul benda tu. Yang timbul sebab apa? Sebab tak bersyukur. Bila bersyukur, kita hargai benda tu. Bila hargai, kita terima dengan reda. Bila dengan reda, apa juga kecacatan, kelemahan, kita kena ambil benda itu sebagai apa? Sebagai macam mana aku nak perbaiki keadaan. Sebab itu tak timbul sebenarnya. Maknanya cinta dulu macam Saura kata, Kak Saura kata, dia kata apa? Dia kena kenali proses. Ada bagusnya. Makna kenal dulu. Sampai dia kata, mungkin ada yang lepas ni betul berkahwin juga baik. Betul tak? Betul. Itu betul. Bercinta boleh sebelum berkahwin, tapi dengan syarat lah. Maknanya syarat dia, maknanya ada batas-batas dia. Kena jaga batasan agama. Dan ingat, yang kita nak cari itu, cinta itu milik Allah Ta'ala. Allah yang kurniakan kita cinta. Dan ingat, nak bercinta itu kerana Allah. Kadang-kadang orang ni dia bercinta kenapa? Dia bukan kerana Allah, nak mengayat, nak sebagainya, nak menekel, nak apa benda-benda yang lain lah. Bukan kerana Allah. Dan yang kedua apa? Pelaksanaan tu. Pelaksanaan tu macam mana? Pelaksanaan cinta tu macam mana? Kalau pelaksanaan cinta ni, maknanya dia lari daripada landasan Islam tu sendiri, maknanya bercinta dengan tak tentu arah tu, maka Allah tarik keberkatan lah. Itu cinta bagai arak, bila kahwin, habislah cinta. Sebelum cinta, macam sekarang ni, tanya, awak nak makan apa? Bagus tau sebenarnya. Bila orang ni, orang yang sebelum cinta, saya sebelum cinta, yang bercinta orang, semua dah tanya dah. Semua dah tahu kan? Semua dah tahu. Habis balik, nak cerita apa lagi? Di situ lah dianggap bila pasangannya tak, masa ada situasi di mana kita bercakap tentang tu kan. Dia dah tahu sangat. Dia dah tahu. Dia dah tahu sangat dia. Ya betul. Okey, ada kata-kata daripada seorang pakar motivasi mengatakan pasangan yang sesuai ada at least sekurang-kurangnya 17 persamaan. Dah berjumpa ke persamaan di antara kalian? 17 sekurang-kurangnya. Banyak tu. Salah satulah mungkin boleh disebutkan persamaan yang ada. Salah satu yang saya jumpa daripada dia waktu bertunang tu, dia dijemput oleh ayah saya untuk menjadi imam solat Isyak dekat rumah saya. Jadi dia dalam solat Isyak tu 4 rakaat, jadi panjang kan, selalu orang baca surah pendek-pendek je. Dia pergi bantai surah Yusuf. Jadi saya macam, ya Allah, betul lah ni jodoh aku. Alhamdulillah. Dengan doa dia mirip yang panjangnya. Samalah. Saya pun dari segi kami sekarang ni kami lebih meluangkan masa untuk sembahyang bersama-sama. Walaupun siang, di waktu siang saya ke office dan balik saya akan meluangkan masa sembahyang bersama-sama dan bertasmik bersama-sama lah. Jadi mungkin itu satu persamaan untuk kami lah. Sebab yang lain tu belum lagi. Baru jumpa 1-2 je. Baru 17 setengah. Sarah dah jumpa 17 InsyaAllah. Nanti kita jemput sekali lagi. Sarah dah jumpa 17. Tak jumpa 17 pasal cinta kan. Jadi teruskanlah. Okey, kata daripada Ustaz sebagai kesimpulan. Baik. Pertama kena ajak bismillahirrahmanirrahim. Pertama pada saya kena jaga asas perkahwinan. Yang kedua, pelaksanaan perkahwinan itu sendiri kena jaga. Dan akhirnya kita kena tahu apa natijah kita berkahwin sebenarnya. Kalau niat kerana Allah,
berumah tangga kerana Allah, jaga cinta di kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat melahirkan satu keluarga yang bahagia, dan bukan hanya di dunia, insya-Allah kita pimpin keluarga kita daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah.